أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada sesi kali ini. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam kerana telah berjaya menganjurkan International Conference on Islam in Malay World yang ke-10 dan pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas yang bertajuk Melestari Perundangan Islam di Malaysia melalui proses penggubalan undang-undang Islam yang sistematik. Melestari perundangan Islam dalam konteks kertas ini bermaksud usaha untuk memelihara ketulinan hukum Islam serta memastikan undang-undang Islam dibangunkan dengan metodologi yang menepati disiplin usul fiqh. Ianya menyentuh dua elemen. Yang pertama, memastikan keabsahan undang-undang Islam berdasarkan hukum syarak sebagai rujukan muktamad. Dan yang kedua, pada masa yang sama, ianya mesti bersifat berperlembagaan. Jadi, kertas ini yang akan saya bentangkan ini merujuk kepada satu usaha yang besar yang dilakukan oleh pihak penggubal undang-undang di Malaysia dalam memastikan bahawa undang-undang Islam yang digubal itu adalah undang-undang Islam yang menepati hukum syarak berasaskan kepada metodologi yang digariskan dalam usul fiqh. Dan pada masa yang sama, undang-undang Islam tersebut menepati keperluan dan juga menepati struktur bidang kuasa yang ada dalam konteks negara Malaysia pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kertas ini dan juga tajuk yang saya bentangkan ini mempunyai latar belakang seperti mana yang disebutkan oleh Donald Horowitz dalam artikel beliau on the Islamization of Law in Malaysian Context. Beliau menyebutkan bahawa nowhere, however, in Asia has the Islamization of law proceeded more methodically than in Malaysia, where in a span of a decade, dozens of new statutes and judicial decisions have clarified, expanded and formulated the law applicable to Muslims. Eventually, a technical committee was formed, chaired by distinguished Islamic common law scholar, and the technical committee is composed by high court judges and several academic lawyers conversant with English common law and Islamic law. Conspicuously absent of ulama, Muslim scholars without legal qualification, such participants would have been regarded by political leaders as less knowledgeable about legal system, more doctrinaire and generally less sophisticated compared to lawyers professionally trained in both system. Pandangan beliau ini tidak mengambil kira penglibatan para ulama dari aspek-aspek lain dalam pembangunan perundangan Islam dalam konteks negara Malaysia. Baik. Kalau kita lihat di sini, penggubalan undang-undang yang berjalan di Malaysia, saya sifatkan sebagai satu proses yang sistematik. Kerana pertama sekali, kalau kita lihat, ianya menepati hukum syarak dalam arti kata mereka para penggubal undang-undang telah pun mengambil kira pendekatan usul fiqh yang betul, iaitu sama ada dalam konteks ijtihadnya ataupun dalam konteks taklidnya. Seperti mana yang kita sedia maklum dalam konteks Malaysia, mazhab yang menjadi rujukan utama adalah mazhab Syafi'i, maka proses taklid berjalan dan juga proses ijtihad juga berjalan. Dan perkara ini telah pun dibincangkan dengan panjang lebar oleh ramai para penulis tentang pendekatan usul fiqh dalam perkembangan hukum Islam. Perkara yang kedua adalah menepati keperluan semasa. Ini adalah melibatkan aspek teknikal dan bidang kuasa yang ada di Malaysia. Di sini perkara-perkara yang melibatkan teknikal ini telah pun ditangani oleh Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Dan kalau saya lihat dalam konteks slide saya ini, di sebelah kanan sekali, kita akan lihat bagaimana terdapat beberapa kumpulan yang kita boleh kelompokkan sebagai reformis, sebagai modernis ataupun tradisionalis dan juga tradisionalis. Jadi ketiga-tiga kelompok para pembangun kepada undang-undang Islam ini telah pun terlibat dalam membentuk dan menggubal undang-undang Islam yang ada di Malaysia. Itu yang saya katakan sebagai sistematik. Kerana yang pertama, ianya menepati hukum syarak dalam konteks usul fiqhnya.
Dan yang kedua, ianya mengambil kira bidang kuasa yang diperuntukkan, sistem perundangan yang sedia ada dan sebagainya yang ada dalam konteks negara Malaysia. Dalam perkara yang pertama, kita lihat menepati hukum syarak. Perkara ini adalah di antara soal ijtihad dan juga taklid. Dan dalam konteks Malaysia, Islam telah pun diiktiraf sebagai undang-undang tempatan. Okey, pengiktirafan ini bukan sahaja melalui fakta sejarah, tetapi diiktiraf oleh Mahkamah Inggeris secara pengiktirafan kehakiman ataupun dipanggil sebagai judicial notice, yang tidak perlu dibuktikan lagi di mahkamah tentang kedudukan undang-undang Islam berkenaan. Berdasarkan kepada premis inilah, maka Islam telah dijadikan sebagai agama persekutuan dan Perlembagaan Negara telah menetapkan peruntukan khusus dalam Jadual 9 Senarai 2 Perlembagaan Persekutuan berkaitan bidang kuasa mahkamah syariah. Dalam perundangan Islam, usaha penggubalan dan perkembangan undang-undang Islam tertakluk di bawah disiplin usulul fiqh, iaitu melalui proses ijtihad ataupun taklid. Dalam konteks semasa, proses ini boleh dikatakan termasuk di bawah proses reformasi perundangan Islam. Hukum syarak yang menjadi rujukan di Malaysia adalah kepada mazhab Syafi'i dan juga disebut dengan jelasnya kepada tiga mazhab yang lain yang diiktiraf dalam konteks hukum syarak dan konteks Malaysia. Dan kriteria yang penting yang utama dalam proses reformasi perundangan Islam ini adalah yang pertama sekali adalah proses dan usaha penggubalan undang-undang Islam itu berasaskan kepada aspek akidah dan ketuhanan. Ini bermaksud bahawa pihak penggubal merujuk kepada sumber-sumber asasi yang terlebih dahulu, iaitu kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dan lain-lain proses ijtihad yang diiktiraf oleh hukum syarak. Itu yang saya katakan bahawa ia bersumber kepada yang pertama soal akidah dan ketuhanan. Yang kedua, kriteria yang kedua bagi proses reformasi perundangan Islam di Malaysia ini iaitu berusaha untuk membebaskan Islam daripada sifat rigid dan ortodoks. Okey. Jadi meskipun merujuk kepada mazhab-mazhab yang sedia ada, tetapi pendekatan yang dibawa oleh mereka adalah keluar daripada rigidity. Maksudnya melihatkan kepada maslahat, melihatkan kepada maqasid, melihatkan kepada keadilan yang hendak dicapai dalam mereka menggubal sesuatu perundangan. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah ianya menonjolkan bahawa Islam sebagai satu agama yang berperanan untuk menyelesaikan tuntutan semasa hidup manusia. Baik, itu yang perkara yang pertama, iaitu kita melihat usul fiqh sebagai satu asas dan dasar perkembangan hukum dan juga pembentukan perundangan Islam dalam konteks Malaysia. Dari konteks penggubalnya pula, Badan Penggubal Undang-Undang Islam di Malaysia, saya mengambil contoh peringkat persekutuan. Kerana di Malaysia ini undang-undang Islam ditadbir oleh dua pihak. Satu di peringkat persekutuan, iaitu bagi wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan yang keduanya ditadbir di peringkat negeri-negeri. Jadi satu persekutuan dan 13 buah negeri yang lain masing-masing ada kuasa pentadbiran ataupun kuasa bidang kuasa perundangan Islam. Baik, dalam konteks Malaysia, di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri, terdapat sekurang-kurangnya 5 badan yang terlibat menggubal undang-undang Islam. Okey, iaitu yang pertama, Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil di bawah Majlis Raja-Raja. Yang kedua, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Yang ketiga, Jabatan Peguam Negara AGC. Yang keempat, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Dan yang kelima, pihak berkuasa negeri-negeri. Ini sekurang-kurangnya 5 badan ini terlibat dalam konteks Malaysia dalam menggubal undang-undang. Baik, badan utama di peringkat persekutuan di Malaysia adalah Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil yang ditubuhkan di bawah Majlis Raja-Raja. Ini badan yang utama di peringkat persekutuan dan daripada sinilah undang-undang itu didraftkan, kemudian digubal dan juga kemudiannya akan dicontohi oleh negara-negara yang lain. Baik, Majlis Raja-Raja ini ditubuh di bawah Akta 338 Perlembagaan Persekutuan Malaysia di mana Majlis Raja-Raja ini terdiri daripada semua sultan-sultan, raja-raja, yang dipertua dan gubernur bagi negeri-negeri di Malaysia. Okey, jadi di bawah Majlis Raja-Raja inilah ditubuhkan satu badan ataupun jawatankuasa yang kita akan lihat di sini Baik, kita lihat di sini Penubuhan Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Persidangan Majlis Raja-Raja yang ke-81 1968 telah menubuhkan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam ataupun MKI tahun 1968. Okey.
Di bawah MKI ini ditubuhkan jawatankuasa mengkaji Undang-Undang Syarak dan Sibel 1988 dan jawatankuasa mengkaji ini telah pun menubuhkan apa yang disebut sebagai jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sibel 1988. Jadi dengan sebab itu saya sebutkan jawatankuasa teknikal ini terletak di bawah Majlis Raja-Raja. Itu susul galurnya. Ini adalah badan atau jawatankuasa di peringkat persekutuan yang bertanggungjawab untuk menggubal perundangan Islam yang ada di Malaysia. Baik, objektif penubuhan jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sibel di Malaysia ini yang pertama adalah untuk memartabatkan kedudukan undang-undang Islam di Malaysia. Yang kedua, mewujudkan model undang-undang Islam yang seragam di Malaysia. Yang ketiga, memastikan penyeragaman dan penyelarasan undang-undang Islam dapat dilaksanakan di seluruh Malaysia. Dan yang keempat, mengharmonikan undang-undang syarak dan sibel. Kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa banyak prosesnya yang perlu dilakukan. Satunya adalah untuk menggubal undang-undang Islam itu sendiri. Keduanya untuk dijadikan sebagai satu model yang seragam di antara pemakaian di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Dan juga ianya bertanggungjawab untuk mengharmonikan undang-undang syarak dan sibel. Okey. Baik. Ini kalau kita lihat di sini, jawatankuasa teknikal undang-undang syarak dan sibel ini telah pun ditubuhkan sejak 1988 dan sehingga kini sudah ada 5 peringkat, 5 peringkat jawatankuasa ini yang dilantik dari masa ke semasa. Saya mengambil contoh di sini secara sampelnya 2 peringkat, iaitu yang pertama, peringkat yang pertama dahulu dan yang kedua peringkat yang akhir sekali, iaitu peringkat yang kelima. Jadi ada 5 peringkat penubuhan atau 5 bentuk jawatankuasa yang telah pun dibentuk di masa ke semasa oleh pihak kerajaan. Okey, bagi jawatankuasa yang pertama, Technical Committee yang pertama daripada tahun 1988 hingga 2011. Ini lantikan yang pertama yang dipengerusikan oleh almarhum Tan Sri Profesor Datuk Ahmad Ibrahim. Saya ingat kita dapat mengenali beliau. Jawatankuasa yang pertama yang dipengerusikan oleh beliau dianggotai oleh terdiri daripada pakar-pakar. Yang pertama ada 7 orang pakar dalam bidang undang-undang sivil. Okey, 7 orang pakar undang-undang sivil yang saya kelompokkan pada kadar 64% keanggotaannya. Dan yang kedua dianggotai oleh 4 orang pakar dalam bidang syariah. Ini peringkat awalnya. Okey. Jadi ada pakar daripada dua-dua bidang. Sebab saya dah sebutkan tadi bahawa penggubalan undang-undang Islam di Malaysia ini melibatkan juga harmonisasi dengan undang-undang Mahkamah Sivil kerana beberapa undang-undang, terutamanya undang-undang prosedur dan undang-undang keterangan diambil kerangkanya daripada undang-undang daripada Mahkamah Sivil. Maka penggubalan itu memerlukan kepakaran daripada dua-dua bidang. Satu bidang dalam bidang perundangan Islam dan juga syariah. Yang kedua perlukan kepada expert dalam bidang undang-undang sivil. Di peringkat awal penubuhannya kita dapati bahawa majoriti di kalangan ahli kepada jawatankuasa teknikal ini terdiri daripada expert atau pakar dalam bidang perundangan mahkamah sivil. Mahkamah sivil. Baik, ini merupakan jawatankuasa yang mutakhir. Jawatankuasa mutakhir iaitu yang terkini yang dilantik kita pada 16 bulan 8 2020 sehingga 15 bulan 8 2023. Ini lantikan masih lagi berjalan sampai sekarang. Di mana jawatankuasa ini saya boleh katakan yang pertama terdiri daripada 2 orang pakar dalam bidang undang-undang sivil. Kemudian ada 5 orang pakar dalam bidang perundangan syariah. Dan yang ketiga ada comparative law expert ataupun pakar dalam bidang undang-undang perbandingan. Klasifikasi ini saya buat berdasarkan kepada latar belakang tiap-tiap ahli berkenaan. Jadi bagi mereka-mereka yang berkelulusan LLB, kemudiannya mereka itu berkembang sama ada sebagai ahli akademik ataupun dalam bidang sebagai pengamal undang-undang di Mahkamah Sivil. Pakar-pakar ini saya kelompok dan pakar perundangan sivil. Dan dalam konteks pakar perundangan syariah pula, ianya saya masukkan di sini adalah mereka-mereka yang berkelulusan dalam bidang syariah, dalam bidang perundangan Islam ataupun pengajian Islam yang kemudiannya menjadi ahli akademik ataupun mereka ini mengamal sebagai practitioner dalam bidang syariah. Okey. Dan pada begitu juga yang ketiga comparative law expert. Mereka yang pakar dalam kedua-dua bidang.
melihatkan kepada latar belakang akademik mereka, melihatkan kepada latar belakang kajian-kajian yang mereka lakukan, melihatkan kepada latar belakang pengkhususan mereka sama ada peringkat master ataupun PhD, dan melihatkan kepada amalan mereka sebagai pengamal undang-undang di Mahkamah Syariah dan juga di Mahkamah Sivil. So kita lihat perkembangan yang mutaakhir ini, kita sudah pun ada 3 kelompok yang terdiri daripada dua-dua bidang dan juga ada expert dalam kedua-dua bidang itu sendiri ataupun kita panggil sebagai comparative law expert. Ini komposisi kepada jawatankuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil yang menjadi jawatankuasa induk kepada peringkat persekutuan dalam menggubal undang-undang yang ada di Malaysia, yang pada pendapat saya mereka telah menjalankan tugas mereka dengan sangat sistematik. Baik, penilaian terhadap apa yang telah pun dilakukan oleh jawatankuasa ini dalam melestarikan perundangan Islam di Malaysia. Baik, merujuk kepada tajuk kertas ini, iaitu melestarikan perundangan Islam di Malaysia. Yang saya maksudkan sebagai bagaimana kita nak memelihara ketulinan undang-undang Islam dalam konteks negara Malaysia, dan penggubalannya itu tertakluk kepada disiplin yang jelas dalam konteks usul fiqh. Itu yang saya maksudkan sebagai melestarikan perundangan Islam di Malaysia. Baik, jadi kalau kita nak menilai apa yang telah mereka lakukan sebagai penggubal undang-undang dalam konteks Malaysia, penilaian utama dilakukan kepada jawatankuasa inilah, kepada jawatankuasa ini. Untuk tujuan tersebut, 3 kayu ukur diguna pakai. Jadi bila kita nak menilai apa yang mereka lakukan, jawatankuasa ini lakukan, kita kena ada kayu ukur atau benchmarknya. Saya meletakkan 3 bentuk kayu ukurnya. Iaitu yang pertama, mengenal pasti teori reformasi undang-undang Islam. Okey, apa teori reformasi perundangan Islam yang mereka gunakan? Dan adakah dia menepati apa yang dimaksudkan sebagai reformasi perundangan Islam? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pasti latar belakang atau profil setiap ahli jawatankuasa ini yang saya sebutkan tadi ya. Walaupun saya tidak menyebutkan nama mereka, tetapi saya memberikan klasifikasi tentang kepakaran mereka itu. Dan yang ketiga, meneliti bentuk undang-undang yang Islam yang telah pun digubal. Itu 3 kayu ukurnya. Okey, yang saya jadikan sebagai benchmark dalam kita menilai apa yang dilaksanakan oleh pihak jawatankuasa berkenaan. Baik, daripada penilaian tersebut, saya rumuskan begini. Yang pertama, jawatankuasa ini telah memenuhi kriteria reformasi perundangan Islam ataupun legal reform, iaitu yang pertama, mereka mengambil kira faktor akidah dan ketuhanan sebagai asas. Ini yang saya maksudkan tadi, iaitu mereka menjadikan Al-Quran, As-Sunnah dan juga menjadikan sumber-sumber perkembangan undang-undang Islam yang berasaskan kepada usul fiqh sebagai rujukan utama. Itu yang saya maksudkan faktor akidah, iaitu berdasarkan kepada sumber-sumber agama yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga lain-lain sumber yang diiktiraf oleh hukum syarak sebagai asas kepada tugas-tugas dan kerja-kerja penggubalan undang-undang berkenaan. Yang kedua, berusaha membebaskan Islam daripada sifat rigid dan ortodoks. Okey, jawatankuasa ini telah pun banyak kali bersidang dan dalam usaha mereka untuk merealisasikan perundangan Islam di Malaysia, mereka memberikan penekanan kepada melihat kepada sifat flexibility yang ada kepada perundangan Islam. Okey, jadi dengan sebab itu meskipun rujukan utama masih kepada mazhab Syafi'i, tetapi mereka juga merujuk pada mazhab-mazhab yang lain untuk mengembangkan hukum Islam dan memastikan hukum Islam itu sesuai untuk dilaksanakan dalam konteks semasa. Okey, yang ketiga, perlu menonjolkan bahawa Islam sebagai sebuah agama yang mampu menyelesaikan tuntutan hidup semasa hidup manusia. Iaitulah kena dibuktikan bahawa perundangan Islam itu dapat mencapai matlamat kehakiman Islam, iaitu untuk keadilan. Jadi untuk keadilan itulah menjadi matlamatnya. Maka pada masa mereka berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dan berpegang kepada sumber-sumber hukum yang diiktiraf oleh hukum syarak berasaskan kepada usul fiqh, mereka juga mesti memastikan bahawa apa yang digubal itu dapat memenuhi tuntutan keadilan kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang datang mengadu ke mahkamah untuk mendapatkan keadilan, sama ada suami ke, isteri ke ataupun anak-anak yang datang ke mahkamah untuk mendapatkan keadilan.
mereka akan mendapat insya-Allah keadilan yang mereka tuntut berkenaan. Itu penilaian saya yang pertama kepada jawatankuasa ini. Yang kedua, jawatankuasa ini terdiri daripada pakar dalam bidang syariah, pakar bidang undang-undang sivil dan pakar dalam undang-undang perbandingan. Okey, keanggotaan ini adalah berterusan sejak ia mula ditubuhkan pada tahun 1988. Di samping itu, terdapat juga subkomiti atau jawatankuasa khusus berkepakaran dalam bidang-bidang seperti undang-undang Islam, undang-undang jenayah, undang-undang keluarga Islam, undang-undang jenayah Islam, undang-undang prosedur dan undang-undang keterangan Islam. Jadi ini gabungan daripada berbagai-bagai kepakaran yang bergabung untuk membentuk, menggubal dan mendraftkan undang-undang Islam yang terpakai dalam konteks negara Malaysia. Baik, mengapa saya menjadikan kepakaran ini sebagai asas? Kerana kita sedia maklum bahawa pada asalnya mengikut jumhur ulama untuk menjadi hakim mestilah salah satu syaratnya mujtahid, syarat mujtahid. Okey? Dengan sebab itu gabungan di antara mereka ini semua saya boleh katakan menepati keperluan itu. Seperti mana kalau kita merujuk kepada kitab Munil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini, kita lihat juga kepada Al-Iqna dan juga kita lihat kepada buku-buku yang dikarang oleh ulama yang agak semasa seperti Ibnu Abi Dam sebagai contoh, kita ada Al-Qadhi, sebagai contoh kita akan dapati bahawa para ulama telah menentukan bahawa meskipun syarat-syarat mujtahid itu jelas, tetapi untuk menghimpunkan kesemua kepakaran bagi individu tertentu adalah sukar. Maka dengan sebab itu, yang pertama kita melihat bahawa kepakaran itu boleh digabungkan daripada ramai banyak pihak. Jadi pakar dalam bidang undang-undang sivil, pakar undang-undang syariah, pakar undang-undang perbandingan ini semua digabungkan. Okey? Dan juga di sana juga digabungkan dengan lain-lain kepakaran, maka itu boleh menepati keperluan penggubal undang-undang yang juga mengguna pakai syarat bagi para hakim. Pada itu pendapat saya pada para hakim, bagi penggubal undang-undang juga mereka ada syarat-syarat yang berkenaan. Dan pada masa yang sama kita sukar untuk mencari seseorang individu yang boleh dikatakan berkepakaran dalam semua perkara. Itu sukar. Maka dengan sebab itu gabungan daripada berbagai-bagai bidang latar belakang itu saya anggap supaya menepati keperluan dan tuntutan untuk mencapai tahap yang berkenaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawatankuasa ini telah melakukan rujukan kepada mazhab Asy-Syafi'i sebagai rujukan utama, di mana pada masa yang sama mazhab-mazhab yang lain yang diiktiraf oleh hukum syarak juga dirujuk bila terdapat keperluan keadilan. Ini kita panggil sebagai proses harmonisasi, yang juga proses harmonisasi ini berlaku dengan undang-undang sivil. Okey? Kerana sebahagian daripada undang-undang itu diambil kerangkanya daripada undang-undang daripada Mahkamah Sivil. Jadi maknanya dalam konteks undang-undang Islam di Malaysia, satunya kita menggabungkan pelbagai-bagai mazhab dalam penggubalan undang-undang. Yang keduanya, kita juga mengharmonisasikan undang-undang tersebut dengan undang-undang yang terpakai di Mahkamah Sivil yang sebahagiannya menjadi asas kepada kerangka undang-undang yang terpakai di Mahkamah Syariah, khususnya bagi undang-undang prosedur, sama ada prosedur mal, prosedur sivil ataupun prosedur jenayah dan juga yang terpakai dalam konteks undang-undang keterangan. Baik, kalau kita melihat sebagai contoh kepada undang-undang keterangan Islam yang dipakai di Malaysia, pendekatan yang diambil dalam penggubalannya adalah yang pertama, membuat rujukan utama kepada mazhab Syafi'i. Okey, itu asas. Rujukan utama tetap kepada mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang diiktiraf peringkat negara Malaysia dalam kebanyakan peruntukannya. Okey, dirujuk kepada mazhab Syafi'i. Okey, itu yang pertama metodologinya. Yang kedua, mengekalkan sebahagian besar daripada undang-undang yang diambil daripada undang-undang Mahkamah Sivil, itu merujukkan kepada keharusan dalam bab istishabul asli. Dan yang ketiga, terdapat juga elemen-elemen at-talfiq dan at-takhayyur seperti dalam penerimaan prinsip al-bayyinah dengan asy-syahadah. Okey, ini perbincangan yang panjang lebar yang saya akan bincangkan dan akan tulis dalam kertas yang berkenaan. Tetapi dalam konteks pembentangan ini, saya boleh sebutkan bahawa ada elemen-elemen at-talfiq, at-takhayyur dalam penggubalan undang-undang, khususnya undang-undang keterangan di Mahkamah Syariah. Okey, dan jawatankuasa ini juga sudah pasti tidak menerima pendekatan tatabbu' ar-rukhas kerana itu dilarang oleh para ulama. Jadi semua ini dijalankan dengan cara yang sangat berhati-hati dan supaya memastikan prinsip tadi, iaitu yang pertama, undang-undang Islam itu adalah tulen
undang-undang Islam itu mengekalkan prinsip-prinsip asasnya dan pada masa yang sama mengambil kira keperluan-keperluan semasa, termasuklah keperluan bidang kuasa, keperluan masyarakat, keperluan keadilan dan sebagainya diambil kira dalam pembubalan undang-undang berkenaan. Baik, sebagai rumusannya, melestarikan perundangan Islam dalam konteks kertas yang saya sediakan ini bermaksud usaha dan proses untuk memastikan keaslian atau ketulinan hukum syarak terpelihara seperti asalnya. Okey. Seperti mana yang dituntut oleh agama melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, meskipun hukum Islam berada pada masa dan lokaliti yang berbeza, ia mesti dipastikan tetap kekal dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh syarak. Yang keduanya, rumusannya adalah konteks Malaysia, metodologi dan pendekatan yang dilakukan secara teliti dan sistematik melalui metodologi usul fiqh dengan mengambil kira bidang kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Proses ini dilakukan oleh pihak yang berkuasa, yang berkeperkaran dan berautoriti. Jadi daripada apa yang saya sebutkan ini, saya dapat merumuskan bahawa pihak penggubal undang-undang Islam yang berada di Malaysia telah pun menggunakan satu metodologi yang sistematik dengan merujuk kepada usul fiqh sebagai metod pengembangan undang-undang Islam, dan pada masa yang sama juga mereka memastikan sistem yang berjalan dalam konteks negara Malaysia itu berjalan dengan baik untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat, dan mana-mana pihak yang bertikai dapat merujuk kepada mahkamah syariah dan mahkamah syariah akan memberikan hak-hak mereka insya-Allah berdasarkan pada peruntukan undang-undang yang telah pun digubal tadi. Saya kira itu sahaja pembentangan saya secara ringkas. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh para penonton dan pendengar sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.